Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Pada hari ini, kumpulan kami akan memperkenalkan satu inovasi makanan burung puyuh yang diberi nama pelet dadek, di mana pelet ini diperbuat daripada dedak gandum dan tepung ikan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu saya sendiri, Hafizi, Olivia, Kamarul, Rizman dan Haikal, di mana kami bersama-sama bekerjasama dalam menjayakan inovasi makanan burung puyuh ini, iaitu pelet dadek. Pelet dadek ini merupakan campuran daripada dedak gandum dan tepung ikan, di mana ianya sangat bernutrisi tinggi dan mempunyai protein kasar sebanyak 23%. Seperti mana yang kita tahu, dedak gandum mempunyai karbohidrat yang sangat tinggi dan tepung ikan pula mempunyai protein yang sangat tinggi. Jadi tidak hairanlah ianya sangat sesuai untuk dijadikan sebagai makanan tambahan kepada puyuh kita. Lebih-lebih lagi, puyuh kita adalah puyuh pendaging. Ianya sangat memerlukan protein yang tinggi ataupun yang cukup untuk tumbuh saran yang sangat baik. Seterusnya objektif, terdapat 3 objektif. Yang pertama adalah untuk mencapai tumbuhan puyuh yang diingini. Yang kedua, menghasilkan pelet yang bernutrisi tinggi. Dan yang ketiga, menghasilkan pelet yang mampu milik. Untuk kelebihan bahan yang digunakan adalah tepung ikan dan dedak gandum. Tepung ikan mempunyai kadar protein yang sangat tinggi dan berfungsi sebagai pembinaan otot, pemulihan tisu, dan pembesaran anak burung puyuh. Tepung ikan juga kaya dengan vitamin larut lemak dan larut air seperti vitamin A, E, D, K, dan B2 dan B7. Manakala untuk dedak gandum, yang sinonim dengan karbohidrat, diperlukan untuk pembekalan tenaga untuk aktiviti fizikal dan fungsi badan. Dan tidak lupa juga, dedak gandum sangat kaya dengan vitamin seperti vitamin E, K, B3, B6, B9, dan B12. Seterusnya kita pergi kepada novelty atau pembaharuan. Yang pertama, produk kami mengandungi 23% protein kasar. Hasil campuran dedak gandum dan dedak ikan ini akan memperolehi 23% protein kasar, di mana dedak ikan akan membantu dalam pembinaan otot dan pemulihan tisu. Untuk dedak gandum pula kaya dengan vitamin. Kandungan protein yang tinggi ini akan menggalakkan pembesaran anak puyuh seawal umur 1 hingga 28 hari semasa proses penternakan dijalankan. Seterusnya adalah mampu milik, di mana dedak yang diperlukan untuk menghasilkan inovasi makanan puyuh yang baru ini amatlah mampu milik. Yang ketiga adalah mudah didapati. Ini kerana campuran yang digunakan seperti dedak gandum dan dedak ikan ini amatlah banyak dan mudah untuk didapati di pasaran. Seterusnya pula kita pergi kepada kebaikan, di mana yang pertama, ia mempunyai nutrisi yang mencukupi untuk pertumbuhan anak puyuh yang sihat dan berkualiti. Yang kedua, campuran dedak ini juga terdiri daripada makanan semula jadi dan bebas daripada bahan kimia dan bahan berbahaya yang boleh menyebabkan anak puyuh tidak sihat atau lebih teruk lagi akan mati. Yang ketiga adalah kos pembuatan dedak ini juga adalah rendah dan mesra pengguna. Untuk hasil dan kajian, apa yang kami perolehi sewaktu pembuatan inovasi makanan burung puyuh? Yang pertama adalah nutrisi makanan yang dibuat adalah berdasarkan keperluan pertumbuhan. Kedua adalah inovasi pelet berdasarkan peratusan protein kasar mengikut kesesuaian umum burung puyuh. Dan yang ketiga adalah campuran bahan yang diperlukan untuk sesuai keperluan. Dan yang keempat adalah anggaran gram dan peratusan protein kasar yang diperlukan oleh seekor burung puyuh dalam masa sehari. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada impak pembangunan produk pelet tadi. Yang pertama, kita akan lihat kepada individu, iaitu dapat membantu pengeluaran modal yang mampu milik untuk mengaut keuntungan tinggi. Hal ini kerana bahan yang digunakan untuk membuat pelet ini ialah campuran antara dedak gandum dan dedak ikan yang boleh diperolehi pada harga yang mampu milik dan semestinya mampu didapati pada kadar yang banyak, seterusnya dapat menghasilkan pelet yang banyak. Yang kedua ialah impak kepada negara. Kita akan dapat meningkatkan pendapatan negara tanpa bergantung dengan makanan import dari luar negara.
Hal ini kerana negara tidak perlu membayar dan menampung kos makanan import yang sudah tentu harganya mahal berbanding makanan yang dihasilkan sendiri di negara kita. Modal yang dikeluarkan tidak tinggi dan mampu milik yang semestinya dapat membantu peternak tempatan untuk mendapatkan bekalan yang cukup. Hal ini juga tentunya dapat meningkatkan pendapatan negara dan ekonomi negara. Dan yang terakhir ialah impak kepada masyarakat. Kita dapat melahirkan ramai insan yang berbakat dan berinovasi dalam penciptaan makanan dan ternakan. Hal ini tentunya dapat menambah tenaga mahir dalam bidang pembuatan makanan ternakan dan semestinya mengembangkan lagi sektor pembuatan makanan dan seterusnya dapat menembusi pasaran dunia. Baiklah, secara kesimpulannya, inovasi ini mendatangkan banyak manfaat. Sebagai contoh, kita dapat menghasilkan inovasi makanan daripada pelbagai sumber yang terdapat pada sekeliling kita, sekaligus mengurangkan sisa lebihan makanan atau tuaian seperti lebihan dedak gandum yang tidak dapat dipasarkan atau dibuang. Akhir sekali, inovasi makanan ini juga dapat melahirkan insan yang kreatif dan berinovasi tinggi dalam meningkatkan sektor peternakan di negara dengan pelbagai cara mereka tersendiri. Sekian, terima kasih.